Pendidikan, Sains, Sosial dan Alam Sekitar, Masalah Pembelajaran, tahun 6, buku teks. Kali ini kita akan mempelajari kandungan dalam unit 9, bahan. Perhatikan gambar berikut. Andi dan ibunya. Rakan Andi datang ke rumahnya. Andi membantu ibunya menyediakan minuman. Terlihat di sini Andi meletakkan cecair orange ke dalam jug dan ini ialah gula. Andi memegang sudu mengacau larutan orange dan gula. Ibu, saya tidak nampak butir-butir gula lagi. Ibu Andi menjawab, gula itu sudah larut. Andi masukkan gula ke dalam air dan dia kacau. Kemudian gula itu larut. Sebab itulah Andi tidak nampak gula lagi. Apa maksud larut? Larut bermaksud menjadi cair dan hancur di dalam air. Seterusnya, kita ke muka surat 58. Tajuknya ialah bahan larut atau tidak larut. Terdapat banyak bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan seharian. Ada bahan yang larut di dalam air dan ada yang tidak larut. Bagaimanakah kita mengetahui sesuatu bahan itu larut atau tidak larut di dalam air? Di sini cara untuk mengetahuinya. Cara yang pertama, masukkan 1 sudu serbuk pewarna merah ke dalam bikar yang berisi 200 ml air dan kacau. Serbuk pewarna cair dan hancur di dalam air. Oleh itu, serbuk pewarna larut di dalam air. Perhatikan di sini ialah bikar, dan ini ialah serbuk pewarna merah. Serbuk pewarna merah. Bila kita masukkan serbuk pewarna merah ke dalam bikar, kemudian kita kacau, serbuk pewarna cair dan hancur. Kita lihat air di sini warna putih, kemudian dia bertukar menjadi warna merah. Ini bermaksud serbuk pewarna cair dan hancur. Okey, cara yang kedua kita nak tahu bahan itu larut atau tidak larut. Di sini, masukkan kacang hijau ke dalam bikar yang berisi 200 ml air dan kacau. Kacang hijau tidak cair dan hancur di dalam air. Oleh itu, kacang hijau tidak larut di dalam air. Ini ialah bikar yang berisi 200 ml air. Ini ialah kacang hijau. Okey. Bila dimasukkan kacang hijau ke dalam bikar dan dikacau, kita dapati air masih lagi berwarna putih dan kacang hijau ada di bawah. Kacang hijau tidak cair dan tidak hancur. Oleh itu, kacang hijau tidak larut di dalam air. Mari lakukan penyiasatan terhadap bahan lain. Sekarang kita akan cuba untuk menyiasat bahan-bahan lain sama ada larut atau tidak larut. Buka buku teks kamu, buka surat
59. Larut atau tidak larut. Di sini ada satu eksperimen. Tujuan mengenal pasti bahan yang larut atau tidak larut di dalam air. Okey, alat dan bahan yang diperlukan ialah bikar, garam, beras, lada hitam, gula, pasir dan rod kaca. Apa fungsi rod kaca? Rod kaca kita nak kacau apabila kita masukkan bahan-bahan ni ke dalam bikar yang berisi air. Apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk penyiasatan ini, eksperimen ini? Langkah: lakukan aktiviti secara berpasangan. Sediakan 5 buah bikar yang berisi 200 ml air dan labelkannya mengikut nama bahan. Masukkan 1 sudu garam ke dalam bikar dan kacau dengan rod kaca. Perhatikan perubahan yang berlaku kepada garam. Ulangi langkah 2 hingga 3 dengan bahan yang lain. Bina jadual yang berikut. Catatkan pemerhatian kamu. Ini ialah jadual yang dibina untuk kita perhatikan bahan-bahan berikut: garam, beras, lada hitam, gula dan pasir. Dan apa yang berlaku pada pemerhatian kita apabila kita masukkan bahan-bahan ini ke dalam bikar. Sama ada bahan-bahan ini larut atau tidak larut. Mari kita cuba jangkakan apa yang berlaku bila bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam bikar yang berisi air. Okey, garam. Adakah garam larut atau tidak larut? Ya, garam larut. Beras larut atau tidak larut pada jangkaan kamu? Beras, saiz dia lebih besar. Ya, beras tidak larut. Lada hitam. Lada hitam, saiz dia juga besar daripada garam, besar daripada beras. Ya, tidak larut. Gula. Ya, gula sama seperti garam. Jadi gula larut. Pasir. Adakah pasir larut di dalam air pada jangkaan kamu? Ya, tidak larut. Jadi kesimpulan yang kita boleh lakukan di sini ialah garam dan gula ialah bahan yang larut di dalam air. Garam dan gula ialah bahan yang larut di dalam air, manakala beras, lada hitam dan pasir, beras, lada hitam dan pasir ialah bahan yang tidak larut di dalam air. Ada persoalan di sini, uji minda. Jika kita larutkan gula secara berlebihan di dalam air, lama-kelamaan gula tidak akan larut lagi. Mengapa? Cuba kamu fikirkan jawapan bagi persoalan ini dan hantar kepada cikgu. Seterusnya, kita akan mempelajari muka surat 60. Muka surat 60. Sebentar tadi kita belajar mengenai bahan larut atau tidak larut. Di muka surat 60, kita belajar tajuk kenali magnet. Apa itu magnet? Kamu biasa tengok magnet? Ya, cikgu pasti kamu biasa tengok magnet dan gunakan magnet. Apa itu magnet? Magnet ialah bahan yang menarik objek yang diperbuat daripada besi. Magnet menarik objek besi. Magnet dikenali sebagai besi berani. Betul atau tidak? Ya, magnet dikenali sebagai besi berani. Lihat eksperimen yang dilakukan di sini. Magnet dan klip kertas.
Klip kertas diperbuat daripada besi. Klip kertas dapat ditarik oleh magnet. Oleh itu, klip kertas ialah bahan magnet. Eksperimen yang kedua, magnet dan pasir. Pasir tidak dapat ditarik oleh magnet. Pasir tidak dapat ditarik oleh magnet. Oleh itu, pasir ialah bahan bukan magnet. Jadi, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet kita panggil bahan magnet. Manakala benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet kita panggil bahan bukan magnet. Objek yang boleh ditarik oleh magnet ialah bahan magnet. Objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet ialah bahan bukan magnet. Dari mana asal perkataan magnet? Mari kita lihat di sini. Perkataan magnet berasal daripada bahasa Yunani iaitu magnetis litos yang bermaksud batu magnesia. Apa lagi bahan magnet yang diperbuat daripada besi? Cuba kamu cari dan senaraikan. Seterusnya, kita akan meneliti satu eksperimen di muka surat 61 yang menyiasat tentang tindakan magnet. Ditarik atau tidak? Eksperimen ini bertujuan untuk mengenal pasti objek yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah pin, paku, guli, paku tekan, pencungkil gigi dan penutup pen. Apakah langkah-langkah yang perlu kamu lakukan? Lakukan aktiviti secara berpasangan. Langkah pertama, dekatkan magnet pada setiap objek satu persatu. Langkah kedua, perhatikan sama ada objek ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Bina jadual seperti yang berikut. Catatkan pemerhatian kamu. Jadi ini ialah jadual yang dibina untuk catatkan pemerhatian kita untuk eksperimen ini. Objek, pin, paku, guli, paku tekan, pencungkil gigi dan penutup pen. Tindakan magnet terhadap objek-objek ini sama ada dapat ditarik atau tidak dapat ditarik. Mari kita jangkakan. Pin. Pin diperbuat daripada besi. Pin ialah bahan magnet. Jadi pin dapat ditarik. Kemudian paku. Paku dibuat daripada besi. Paku ialah bahan magnet. Jadi paku dapat ditarik. Guli. Guli tidak diperbuat daripada besi. Guli bukan bahan magnet. Jadi guli tidak dapat ditarik. Seterusnya, paku tekan. Paku tekan diperbuat daripada besi. Paku tekan ialah bahan magnet. Jadi paku tekan dapat ditarik. Pencungkil gigi. Pencungkil gigi diperbuat daripada kayu, bukan besi. Pencungkil gigi ialah bahan bukan magnet. Jadi pencungkil gigi tidak dapat ditarik. Seterusnya, objek penutup pen. Penutup pen. Penutup pen diperbuat daripada plastik, tidak diperbuat daripada besi. Penutup pen ialah bahan bukan magnet. Jadi penutup pen tidak dapat ditarik. Kesimpulan, dan ialah bahan magnet. Ya. Pin, paku, dan paku tekan ialah bahan magnet, manakala guli, pencungkil gigi dan penutup pen ialah bahan bukan magnet.
Kita telah mempelajari isi kandungan dalam unit 9 bahan, iaitu dari segi bahan tidak larut atau tidak larut dan juga magnet. Sekarang kita akan pergi ke latihan unit 9. Bersedia dengan buku aktiviti pendidikan sains sosial dan alam sekitar masalah pembelajaran tahun 6 dan rujuk muka surat 55. Bahan. Unit 9, bahan. Bagi tajuk bahan larut atau tidak larut. Aktiviti 1. Arahan latihan ialah perhatikan gambar dan tulis perkataan larut atau tidak larut. Ada berapa gambar di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu hendaklah memerhatikan 8 gambar ini. Kemudian tentukan ianya larut atau tidak larut. Mari kita lakukan bersama-sama. Padi. Bila masukkan padi dalam air, ia larut atau tidak larut? Ya, padi tidak larut. Serbuk pencuci, bila kamu masukkan dalam air, ianya larut atau tidak larut? Ya, serbuk pencuci larut. Gula merah, bila kita masukkan dalam air, larut atau tidak larut? Ya, gula merah larut. Lada hitam, adakah ia larut atau tidak larut? Ya, gula merah tidak larut. Bagi soalan 5, 6, 7 dan 8, cikgu ingin kamu cuba sendiri. Seterusnya latihan muka surat 56. Aktiviti 2. Arahan latihan. Kelaskan bahan berikut kepada bahan yang larut dan bahan yang tidak larut di dalam air. Diberi di sini gula, beras, serbuk pencuci, biji kopi, serbuk pewarna, lada hitam, garam dan pasir. Kita perlu tentukan bahan-bahan ini kepada dua bahagian. Bahan larut, kamu tulis di sini bahan larut. Kemudian bahan tidak larut. Kita akan kelaskan bahan-bahan ini ke bahagian larut atau bahan tidak larut. Kita mulakan dengan gula. Gula ialah bahan larut. Jadi tulis di sini gula. Okey. Gariskan. Kemudian kita pergi kepada beras. Bahan larut atau tidak larut? Beras. Ya, beras bahan tidak larut. Jadi kita tulis di sini beras. Seterusnya serbuk pencuci bahan larut atau tidak larut? Ya, serbuk pencuci larut. Jadi kita tulis di sini serbuk pencuci. Bagus. Seterusnya, biji kopi. Biji kopi bahan larut atau tidak larut? Ya, biji kopi bahan tidak larut. Seterusnya, cikgu ingin kamu cuba sendiri bagi serbuk pewarna, lada hitam, garam dan pasir. Latihan berikutnya ialah muka surat 57.
57 ya. 57. Aktiviti yang ketiga. Bulatkan perkataan yang menunjukkan bahan yang tidak larut di dalam air. Senaraikan bahan itu. Kita perlu bulatkan bahan yang tidak larut di dalam air dalam teka silang kata ini. Kemudian perkataan yang kita bulatkan hendaklah kita senaraikan. Kita tulis di sini. Mari kita cuba. Cikgu jumpa perkataan beras. B-E-R-A-S. Beras. Jadi, bulatkan ataupun kamu juga boleh warnakan. Ya, warnakan. Kemudian tulis di sini. B-E-R-A-S. Beras. Apa lagi perkataan yang ada dalam teka silang kata ini? Bahan tidak larut? Ya, cikgu jumpa padi. Jadi cikgu tuliskan di sini padi. Kemudian cikgu jumpa daun. Jadi tulis di sini daun. Bahan tidak larut keempat yang cikgu jumpa ialah biji kopi. Jadi cikgu tulis di sini biji kopi. Bagi bahan yang tidak larut 5, 6, 7 dan 8, cikgu ingin kamu cuba sendiri. Kemudian kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. 58 bagi bahagian kenali magnet. Aktiviti 1. Arahan soalan ialah kelaskan objek berikut kepada bahan magnet dan bahan bukan magnet. Diberi sini 8 objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jarum, paku, getah pemadam, guli, duit shilling, penutup pen, butang plastik, jarum peniti. Kamu perlu kelaskan ke-8 bahan ini kepada bahan magnet, dan bahan bukan magnet. Bahan bukan magnet. Okey, mari kita lihat objek yang pertama, jarum. Jarum diperbuat daripada besi. Jarum ialah bahan magnet. Jadi tulis di sini jarum. Kita pergi ke objek yang kedua, paku. Paku diperbuat daripada besi. Paku dapat ditarik oleh magnet. Jadi paku ialah bahan magnet. Seterusnya objek yang ketiga, getah pemadam. Getah pemadam diperbuat daripada getah. Getah pemadam tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi getah pemadam ialah bahan bukan magnet. Tuliskan getah pemadam di sini. Getah pemadam. Seterusnya guli. Guli ialah bahan bukan besi. Guli tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi guli bahan bukan magnet. Kita tuliskan guli di sini. Seterusnya bagi duit shilling, penutup pen, butang plastik dan jarum peniti, cikgu ingin kamu cuba sendiri dan isi ke dalam bahagian yang masih kosong. Seterusnya muka surat 59. Aktiviti yang kedua bagi magnet. Arahan soalan ialah lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar. Okey, ada silang kata di sini. Kita perlu lengkapkan ejaan berdasarkan gambar. Gambar yang pertama, jarum. Lihat huruf besar, jadi semua kena tulis huruf besar. Jarum. J-A-R-U-M.
rum, jarum. Gambar yang kedua, paku, ku, paku. Gambar ketiga, gunting, ting, gunting. Gambar yang kelima, shilling, shilling. Kemudian gambar yang kelima, peniti, Kemudian gambar yang terakhir, gambar keenam, tin, tin. Apakah persamaan bagi kesemua gambar ini? Ya, mereka semua diperbuat daripada besi. Semua objek di atas ialah bahan magnet. Bagus. Dan latihan yang terakhir, tindakan magnet. Bantu Dania mengasingkan jarum peniti daripada bahan yang lain. Okey, kita lihat di sini meja Dania. Ada bermacam-macam objek. Ada jarum peniti, ada pembaris, ada getah pemadam. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk mengumpulkan jarum peniti tersebut? Apakah cadangan kamu? Apakah cara untuk mengumpulkan semua jarum peniti ini? Bagi kita bantu Dania. Tuliskan jawapan kamu di sini. Itu sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh tanya teacher. Assalamualaikum. Terima kasih.